Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia TVS 122 Astro dan My Preview. Kepada anda yang baru menonton kami, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Hari ini kita akan membincangkan mengenai sesuatu topik mungkin yang agak menarik sebenarnya kerana kursus SPM baru saja keluar kan, penonton semua, dan sedikit sebanyak terfikir juga ada yang mendapat keputusan yang sangat baik, ada juga mendapat yang kurang baik pun ada. Namun apapun keputusannya, kepada adik-adik yang ada di luar, jangan pernah putus asa. Hidup ini ataupun perjalanan ini masih panjang lagi. Mungkin ada keputusan yang baik mungkin dipengaruhi ataupun dibantu dengan ada, boleh dikatakan, usaha yang berlebihan dengan adanya tuition. Jadi mungkin sedikit sebanyak yang membantu prestasi anak-anak ataupun kualiti pendidikan anak-anak yang ada di sekolah, baik sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Kita tinggalkan dulu kerana hari ini kita akan membincangkan mengenai tuition pemangkin kecemerlangan pelajar bersama tetamu kita di studio, iaitu TS Dr. Ishak Johari, iaitu Pengerusi Pertubuhan Kepimpinan dan Keterbilangan Pelajar Sarawak. Dengan itu kita mengucapkan selamat pagi, Doktor. Ya, selamat pagi. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Dah sarapan? Baru lepas sarapan. Baru lepas sarapan. Macam biasalah pagi-pagi ni kena semangat nak tunjuk dengan pelajar, lebih-lebih lagi seorang cikgu macam ni kena ada mood yang positif nak tunjuk dengan pelajar. Okey, bila kita lihatlah Doktor, kita terus kepada topik perbincangan kita pada pagi ini, di mana bila kita lihat walaupun kita ni sudah sedia maklum di mana tuition ni sebagai salah satu kata orang pakai kenampung untuk menyambung sistem pembelajaran di sekolah terus ke di rumah dan di pusat tuition. Macam ni sebenarnya istilah tuition ataupun apa maksud di sebalik tuition yang mungkin Doktor boleh huraikan bersama dengan penonton Sejahtera Asia. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi ya. Saudara Wan, Dr. Alex pagi-pagi ni. Sebelum saya mengupas topik tuition ni, saya ingin mengucapkan tahniahlah kepada adik-adik dan juga adik-adik dan juga anak-anak didik kita pada tahun ni SPM 2021 mendapat keputusan yang sangat cemerlang juga dan kita bukan itu saja, kita ucapkan selain ucap tahniah, kita ucapkan penghargaan kepada cikgu-cikgu, kepada ibu bapa yang sanggup walaupun dalam keadaan pandemik 2 tahun ni kan, kita tak dapat pergi sekolah dan sebagainya, kita dapat akhirnya mereka dapat keputusan yang amat membanggakan lah. Ya, betul. Okay. Jadi kita tahu, balik kepada topik kita, tuition ni sebenarnya kelas tambahan ataupun kelas ulang kaji di luar waktu sekolah. Kan kita dah ada pergi sekolah, dan kalau di luar waktu sekolah tu kita mengikuti kelas-kelas tuition, dan biasanya secara formal dan juga secara tidak formal lah. Dan kalau kita tengok tuition ni adalah satu kumpulan-kumpulan kecil dan lebih berfokus, dan pelajar-pelajar pula pergi tuition ni untuk membaiki subjek yang lemah lah kan. Saudara Wan dulu pernah tuition dah? Pernah. Dr. Alex boleh dikatakan wajib dalam sebuah keluarga sebenarnya. Betul, sebab kita melihat bahawa tuition ini sedikit sebanyak membantu. Sebab ada orang yang mungkin di waktu kelas itu, kalau macam saya lawan, kalau di waktu kelas itu kurang memberi perhatian. Jadi apabila sedikit sebanyak yang membantu apabila di dalam kelas, menambahkan lagi pemahaman kita. Kadang-kadang pendekatan cikgu juga berbeza. Jadi apabila kita pergi ke tuition, sedikit sebanyak membantu. Dia menyumbang kepada kita punya pemahaman kita, pemahaman kita. Jadi dari segi proses pembelajaran dia, kalau kita tengok ada pembelajaran secara formal, di pusat-pusat tuition, pusat-pusat bimbingan dan juga akademi lah. Tapi kalau ada juga tuition secara tidak formal lah. Ada secara tidak formal seperti di rumah, home tuition kan. Dan kita ibu bapa hantar secara one to one dan sebagainya lah. Itu yang mereka kalau dekat rumah lebih santai lah. Lebih santai, lebih rapat dengan cikgu dan sebagainya. Tapi ada yang pernah viral sebelum ni. Dia santai sangat kat rumah. Dia boleh buat dia hidup tapi dia tidak ada depan skrin. Tu kita dah terlalu kreatif. Jadi kita melihat juga industri tuition sebenarnya, Doktor, di mana kita ingin tahu juga
setakat ini kalau mengikut pengalaman doktor sendiri dalam industri tuition, efektifnya tuition ni bagaimana efektifnya berbanding dengan pembelajaran biasa? So kita tahu bahawa ada juga yang tidak menghantar tuition, mungkin ada kemampuan ataupun ada extra sedikit dari segi kewangan, itu mungkin boleh mereka hantarkan. Jadi bagaimana efektifnya tuition ini kepada pelajar-pelajar? Tuition ni tujuan dia adalah untuk meningkatkan prestasi pelajar. Sebab kalau memang ada juga yang tidak ada tuition sebab mungkin dia rasa diri mereka sudah boleh catch up topik tersebut kan. Jadi ini adalah sebagai pilihan lah kepada ibu bapa yang menghantar tuition. Tapi memang kita galakkan mereka hantar tuition sebab dapat mengisi masa terluang. Betul. Kan? Kalau kita tengok kan, Betul. kalau balik sekolah pukul tengah hari ataupun belah petang, belah malam tak ada buat apa. Betul. Sabtu Ahad tak ada buat apa kan. Jadi dengan cara ini kita dapat mengisi ruang kekosongan yang ada untuk belajar lah. Jadi sebagai ulang kaji, latih tubi. Dan juga kalau kita tengok tuition, biasanya dia lebih berfokus. Ada juga pusat tuition berorientasikan soalan-soalan peperiksaan yang tidak dibuat di sekolah kan. Dekat sekolah nak mengejar silibus saja kan. Biasanya kan dah habis silibus mungkin tercapailah hasrat guru tersebut kan. Mungkin kita kalau dekat pusat tuition lebih mendalam lagi sebab subjek dia buat masa sekarang dah tukar silibus baru. Tahun 2020 ni 2021 pula COVID datang pula, pandemik COVID. Jadi ramai yang tak datang tuition, tak datang kelas sekolah, sekolah terpaksa ditutup dan akhirnya itu satu efek kepada impak kepada pelajar, kesan kepada pelajar. lah. Bila doktor bercakap tentang kesan, impak ini terhadap pusat tuition dan juga kehadiran COVID-19 ini, apa kesan yang berlaku sekitar 2 tahun sebelum ini bila COVID-19 melanda, kesan terhadap pusat tuition ini? Kalau kita lihat ada kesan positif lah, ada kesan negatif kan. Kalau kita tengok sepanjang berlakunya pandemik COVID-19 ni, kita tengok kesan positif dulu okay. Kalau kita tengok kesan positif, pelajar, ibu bapa terdedah dengan teknologi berdedah dengan teknologi kan. Mereka dapat kenal apa itu Zoom, apa itu Google Meet kan. Sebelum ni kita tak pernah kenal kan apa tu kan. Dan juga kita tengok guru-guru ni mahir meningkatkan kemahiran dari segi proses pengajaran, pembelajaran menggunakan multimedia secara online. Tapi yang negatifnya banyaklah. Negatif banyaklah. Kita melihat kepada yang positif side lah. Yang positif lah, positif side. Sebab yang negatifnya kita tengok sepanjang pandemik ni sekolah-sekolah ditutup kan. Kemudian pusat tuition tu juga diarahkan tutup oleh Jabatan Pelajaran. Jadi kita terpaksa mengubah mood pembelajaran daripada face to face kepada online, digital online. Tapi memanglah kalau dari segi digital, masalah internetnya, masalah perantinya kan, device kan. Betul. Ada yang ibu bapa tak dapat nak sediakan untuk anak yang ramai kan. Jadi itu satulah. Jadi itu kekurangan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar dan juga ibu bapa lah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok kemahiran pelajar adalah satu pemangkin juga untuk penggunaan internet ni kan. Dulu kita tak pakai digital kan. Betul. Sekarang kan. Dan kalau di rangkaian pusat tuition terbilang, dulu sebelum pandemik memang kita buat secara face to face. Lepas tu selepas pandemik ni kita pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet lah. Tapi kita teruskan walaupun sekarang dalam era endemik, kita teruskan sebagai hybrid. Tapi satu kan, kita ada contohnya masa pandemik dulu, bukan sahaja pelajar-pelajar di Kuching, pelajar-pelajar daripada Penang, daripada seluruh Malaysia kan, itu ada satu kira kesan positif jugalah kan. Kesan positif juga. Macam kita buat persediaan akhir SPM kan 2021 kan. Kita buat bengkel, seminar. Bukan saja di daerah Kuching saja pusat pelajar-pelajar kami, tapi pelajar-pelajar daripada Penang, daripada Selangor, daripada Pahang,
jengka semua boleh hadir dalam maksudnya pentas. tuition ini kerana pandemik, jadi disebabkan itu ada kesan positif. Semua kita boleh kumpulkan semua semua pelajar dalam satu kelas. satu Jadi kelas. cikgu doktor saya ingin bertanya juga di mana saya juga ada come across dengan kawan-kawan yang berkerjaya contohnya. Mereka menghantar anak mereka ke tuition dan mereka katakan kalau anak dihantar ke tuition sepertinya kita sepertinya lagi membebankan mereka. Sepertinya ada juga yang mengatakan bahawa lagi menambah beban ke atas mental anak tu. Dah lah, cukup dah. Cukup dah stigma masyarakat. Cukup dah kat sekolah ni, tambah lagi dengan tuition, banyak lagi beban. Jadi bagaimana doktor melihat perkara ini yang berpengalaman dalam industri tuition ni? Sebenarnya tuition ni adalah pilihan ibu bapa. Kalau kita lihat selain sebenarnya tuition ni untuk mengisi ruang ataupun masa yang terluang mereka. Kita bukanlah, memanglah rasa terbeban kan. Belajar mana-mana pun kita rasa terbeban kan. Betul. Ada peperiksaan kan. Macam tu. Tapi kalau kita tengok dekat sini, tuition ni boleh dikatakan bukan sahaja daripada golongan yang berada, golongan semua golongan lah saja yang boleh menyertai pusat tuition. Dan kalau sekiranya dari segi beban keuangan, kita ada program bantuan daripada pihak kerajaan, bantuan daripada kerajaan negeri Sarawak sendiri, negeri Persekutuan dan juga wakil-wakil rakyat kita seperti kita tengok Adun kita, Adun Tupong kan, YB Fazruddin, YB Fadilah, Parlimen Petajaya sangat membantu kita. Sangat membantu supaya pendidikan kita dapat menaik meningkatkan lagi pendidikan kita terutamanya di negeri Sarawak ini. Itu yang penting sebenarnya, meneraju di mana-mana pun negara ataupun negeri, pendidikan adalah peneraju yang utama dalam sistem pentadbiran mereka. Dan kita masih lagi bercakap tentang tuition, tapi kita nak bagi doktor rehat seketika. Dua orang doktor rehat seketika. Saya pun yang rehat juga. Kembali selepas ini, tetap bersama kami di Sejahtera Asia. Hai.
kasih kerana tetapkan kesetiaan anda bersama kami di Sejahtera Asia dengan topik hari ini tadi, tuition pemangking kecemerlangan pelajar. Dan bersama dengan teknologi spesialis Dr. Ishak Johari yang merupakan pengerusi Pertubuhan Kepimpinan dan Keterbilangan Pelajar Sarawak PKKPS. Jadi soalan tadi bila kita dengar doktor nyentuh tentang bantuan daripada kerajaan, dari sudut inisiatif-inisiatif yang dilahirkan daripada kerajaan negeri, kerajaan persekutuan. Jadi bila kita lihat dari sejak pandemik, rakyat kebanyakannya hilang pendapatan, punca pendapatan, dan kebanyakan mereka terpaksa kata orang mencari selain income ataupun pendapatan yang lebih. Jadi justru itu macam ni sebenarnya pandangan doktor lihat pada mereka yang tidak mampu membayar anak untuk dihantar ke pusat-pusat tuition ni, dan adakah inisiatif yang dilakukan oleh pusat tuition itu mampu mengenangi masalah itu sebenarnya? Kalau kita sepanjang pandemik COVID-19 ni kan 2 tahun sudah yang berlalu. Jadi ramai yang kehilangan pekerjaan kan. Kadang-kadang mereka juga mengeluh juga nak hantar tuition kena berbayar kan. Dan sebagainya. Jadi kebelakangan ni sebelum ni juga kita ada pusat tuition mendapat dana program tuition percuma oleh kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, bantuan daripada dana YB kan. Dan kita menjalankan tuition secara percuma. Mereka datang ke pusat tuition kita. Kita ada dulu sebelum ni program BN Team Satu Malaysia kan. Program tu kita bagi ada secara percuma, mereka datang dan boleh mereka apply dengan kita lah. Program tu kita selain daripada BM Team, tuition harapan, yang baru-baru ni tuition keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia, kan? Contohnya katakan kita tengok, pembiayaan tu sepenuhnya bagi B40, bagi golongan asnaf, ibu-ibu tunggal, anak-anak yatim kan. Betul. Baru-baru ni kita tahun 2021, pelajar kita yang ambil SPM, dana ni daripada kerajaan negeri, daripada YB Sharifah Hasidah kan. Jadi dia bagi pelajar yang asnaf dan juga pelajar anak-anak ibu tunggal ni pembayaran yuran. Kira bayar yuran lah, katakan satu subjek 60. Diharapkan dengan 5 subjek 300. Jadi yuran tu dibayar oleh kerajaan lah. Jadi untuk membantu yang asnaf, ibu tunggal dan sebagainya lah untuk pembayaran tuition. Tapi kalau kita tengok yang bukan setakat B40 saja, M40 pun dapat. M40 pun boleh memohon. Betul. Jadi pembayaran yuran tu kita bayar untuk M40 50%. 50% katakan yuran dia 60, RM30 dibayar oleh parent, ibu bapa, dan RM30 lagi dibayar oleh pihak kerajaan. Dana tu kita apply melalui kertas kerja lah. Melalui pertubuhan, melalui pusat tuition. Jadi kerajaan negeri Sarawak dan juga kerajaan persekutuan melalui dana ICU, Jabatan Perdana Menteri, memang kita dapatlah. Wow, saya pun baru tahu sebenarnya hari ini bahawa ada dana untuk yang ini untuk pelajar-pelajar. Jadi saya rasa tidak menjadi masalah kalau begini, kalau ada inisiatif ataupun bantuan yang diberikan. Saya rasa ini sedikit sebanyak membantu meningkatkan kualiti pendidikan, terutamanya yang kita prihatinkan ada golongan B40 ataupun mungkin agak terbeban dengan faktor kewangan. Jadi mungkin Doktor T20 pun ada bantuan juga. Ada bantuan juga. Maksudnya tak ada ketinggalan lah. Tidak ketinggalan. Bukan B40, M40 saja. T20 pun boleh memohon. Mungkin kita boleh dapat. Tapi kalau ada yang dapat kita bagi dengan dia, mereka akan menyumbang balik dengan kita. Kan? Itulah salah satu sumbangan dia lah. Jadi Doktor, bagaimana mereka nak mendapatkan contohnya maklumat ataupun jika contohnya kalau saya sebagai seorang parent contohnya kan, dan saya inginkan bantuan itu, dengan siapakah saya harus rujuk? Mungkin boleh pergi kepada kita punya website lah, website pertubuhan kita, Pertubuhan Kepimpinan dan Keterbilangan Pelajar Sarawak, dan boleh mohon melalui situ. Dan kita ada pejabat kita di Sukma, di kawasan dia, saya rasa mudah nak cari kot, kawasan Sukma Ria di sana. Jadi itu boleh isi borang, boleh kita akan tengoklah. Ada juga pelajar-pelajar ni dihantar oleh pihak penganjur sendiri. Contohnya JKK Taman Sukma,
dia cari pelajar-pelajar yang daripada asnaf, daripada dipanggil B40 ataupun ibu tunggal, mereka hantar ke pusat tuition kita. Dan pembayaran tu kita akan buat sedikit kertas kerja dan pembayaran tu terus kepada pusat tuition lah. Macam tu. Jadi agak jelas ya Wan, di mana sedikit sebanyak prosedur ini ataupun SOP ini yang sedikit sebanyak membantu sebenarnya penonton-penonton kita yang inginkan kualiti pendidikan sama rata boleh dikatakan baik apapun B40 ke T20 ke kan. Jadi secara tidak langsung ini sedikit sebanyak membantu beban ibu bapa itu sendiri jika ada inisiatif-inisiatif daripada kerajaan. Dan bila kita tanggallah doktor, kita pun masih dalam keadaan pandemik COVID-19. Endemik dah sekarang. Ya, dah ke endemik COVID-19. Dan bagaimana doktor melihat terhadap pendidikan secara kolektif dari sudut pandang doktor itu sendiri? Kalau kita tengok kesan pandemik COVID-19 ni, kalau kita tengok kesan dia memang kira macam terlalu banyak lah. Tapi kalau kita tengok kesan yang utama bila pelajar-pelajar daripada tadika dulu, sepatutnya mereka pergi tadika dan belajar membaca membaca dan sekarang masuk tahun 1. Tahun 1 untuk sepatutnya tahun 1 dah pandai membaca. Betul. Tapi oleh kerana pandemik ni jadi mereka belum lagi menguasai membaca kerana mereka tak pergi ke tadika dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok dulu sebelum pandemik kita hanya ada satu kelas ataupun kita ada dalam satu kelas tu 10 orang, 15 orang saja kan untuk reading program. Tapi selepas pandemik ni kita ada sampai 5 atau 6 kelas. Jadi ramai sangat pelajar-pelajar yang tak tahu membaca lah. Berbanding dengan sebelum pandemik COVID-19 itulah. Itu yang pertama yang saya lihat lah. Okay. Kemudian yang kedua kita tengok pelajar yang datang ke pusat tuition kita, pelajar ni pelajar yang sangat lemah. Darab X pun 2X. Kan? Kan? Dia sangat lemah kan. Jadi itu adalah satu tanggungjawab ataupun tugas yang berat lah bagi guru-guru tuition kita kan. Dan juga kita lihat juga tengok SAPS kita, pelajar-pelajar ni gagal lagi mendapat keputusan yang baik di sekolah kan. Mungkin impak daripada PDPR, PDPR pun tak dapat mengikuti sepenuhnya kan, masalah internet, device dan sebagainya. Itulah kekurangan peranti dan sebagainya kan. Itulah kesan daripada pandemik COVID-19. Itulah kesan daripada COVID-19 yang kita semua tak jangka, kita semua tak tahu ianya berlaku, dan bukan sahaja sektor pendidikan, sektor pelancongan, dan banyak semua sektor yang terpalit dan terkesan sehingga ada yang terpaksa menggulung tikar. Jadi kita ada soalan lah daripada pengikut kita di Facebook. Tapi sebelum tu dia nak menyapa kita dululah. Hello, selamat pagi, salam Isnin kepada pengacara yang nampak segat dan semangat hari ini, Wan Alif dan juga Dr. Alexen. Dah sarapan pagi ke Wan dan Alexen? Lepas ni sarapan. Tunggu Jeff ni dia peminat kita ataupun pengikut kita daripada Brunei Darussalam. Tapi dia ada soalan kepada doktor. Apakah kriteria-kriteria yang penting dan perlu ada kepada seseorang tersebut untuk menjadi seorang tenaga pengajar tuition yang berkesan seperti yang kita nampak sekarang, terlalu banyak kelas tuition, persendirian yang telah pun muncul di media sosial di mana-mana sahaja. Macam mana persediaan nak jadi seorang tenaga pengajar ni? Kebetulan kita bersama dengan tenaga pengajar pusat tuition ni. Okey. Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Jeff. Ya, saya saudara Jeff. Oh, daripada Brunei. Brunei Darussalam. Jiran kita lah. Iya, betul. Okey, sebenarnya kalau kita nak memberi satu peluang yang tinggi dalam bidang pendidikan ini kan. Jadi kita mestilah memilih guru-guru yang bertauliah, guru-guru yang mempunyai pengalaman kan. Dan kalau kita tengok, kalau dekat rangkaian pusat tuition terbilang, kita ada cikgu-cikgu sekolah, cikgu-cikgu sekolah swasta, sekolah kerajaan kan, dan juga tutor-tutor profesional. Betul. Jadi mereka ni mempunyai kepakaran dalam bidang tersebut. Kalau subjek fizik, mereka akan ajar fizik. Kalau subjek kimia,
mereka akan mengajar kimia sajalah. ya. Kalau saya mengajar matematik tambahan, saya akan keluarkan buku, keluarkan penulisan dalam bentuk buku latihan untuk formatif untuk pelajar lah. Dan juga biasanya kriteria tu semua ada lah. Biasanya kalau kita ibu bapa akan memilih tutor-tutor ataupun cikgu-cikgu yang berpengalaman, biasanya yang mempunyai ijazah. Pelajar-pelajar cemerlang kita yang bekas pusat tuition pun boleh mengajar kan, supaya dapat membantu kan sebagai rakan sebaya yang rakan sebimbing kan. Membimbing untuk membimbing pelajar kan supaya dapat keputusan yang baik kan. Sebab tuition ni dia lebih santai, dia lebih rapat dengan cikgu kita. Sebab dalam satu kelas tu dia tak ramai. Kalau ramai dah tak jadi tuition kan. Dia dalam kumpulan kecil kan. kumpulan kecil lah. Jadi saya menyerulah kepada ibu bapa, kalau anak ada masalah kan, ada masalah, hantar ke tuition. Sebab kita ada kepakaran untuk membantu anak-anak kita lah. Jadi guru-guru kita sudah tentunya ada ijazah, master, malah ada PhD pun. Betul. Sebab mereka ni ada pengalaman dan kepakaran kita, Dr. Alex. Jadi itu sedikit sebanyak membantu sekali lagi meningkatkan kualiti. Dapat menyumbang lah. Bukan kan? kita nak ambil alih kerja sekolah. Betul. Kan, masa sekolah ada sekolah. Tapi ini memberi sebagai kelas ulang kaji. Kelas ulang kaji, betul. Berfokus. Berfokus lah. Dia kena ulang kaji, doktor. Kalau tak ulang kaji, dia lupa. Yang kat kelas tu dia balik rumah lupa. Kalau masuk pusat tuition, dia ulang balik, ulang-ulang. Dah, betul. Apa kata orang, dah ingat kembali. Satu saya suka dengan pusat tuition ni, seperti yang doktor cakapkan tadi, walaupun dia lahir daripada pusat tuition, lepas tu dia boleh jadi guru sebimbing kata orang. Itu melahirkan modal insan yang kreatif, modal insan yang berkualiti, lahirnya daripada sekolah ke pusat tuition dan juga mengajar lagi ke pusat tuition. Itu yang best sebenarnya. Ya, kita ramai dalam kalangan pelajar-pelajar kita yang dah jadi doktor dan dekat hospital umum kan. Tengok jumpa bekas pelajar kita dulu dah jadi doktor, dah jadi engineer dan malah ramai yang jadi cikgu pula. Dulu kita cikgu dah jadi cikgu. Cikgu-cikgu. Jadi sedikit sebanyak kita rasakan rasa bangga, terharu dan bangga. Tapi doktor berbalik kepada industri tuition sendiri, di mana kita melihat bahawa baru-baru ini kerajaan mengumumkan pemansuhan PT3 kan, dan awal tahun pemansuhan UPSR juga. Jadi apabila tuition ni kita selalu terfikir nak bagi anak tuition ni bila ada exam je. Kalau tak ada exam tak payah bagi. Jadi bagaimanakah ini memberi kesan kepada industri tuition daripada pandangan doktor sendiri? Okey, pada pandangan saya lah, pemansuhan UPSR dan PT3 ni sebenarnya tidak memberi kesan pada industri tuition. Kalau kita teliti kan, kerajaan menggantikan berasaskan penilaian berasaskan bilik darjah. Maksudnya peperiksaan akhir tahun akan dilaksanakan. Jadi maksudnya tingkatan 1 ada peperiksaan akhir tahun, tingkatan 2 ada peperiksaan akhir tahun, tingkatan 3 ada peperiksaan akhir tahun dan soalan-soalan itu dibekalkan oleh bank soalan KPM. Jadi seolah-olah tidak lari lagi lah daripada peperiksaan. Jadi dengan itu ibu bapa akan terus menghantar anak-anak ke tuition lah untuk meningkatkan prestasi anak-anak mereka. Jadi tak ada efek sangat kepada industri tuition di Sarawak ataupun di seluruh Malaysia lah. Kita tengok. Okey, yang kedua seperti Dr. Alex tadi kan bagi tahu kalau ada exam barulah nak pergi tuition kan. Kalau ada exam tapi sekarang UPSR dimasukkan, PT3 dimasukkan, mahu tak mahu peperiksaan akhir tahun adalah menilai prestasi mereka kan. Maksudnya kalau nak meningkatkan prestasi mereka, mungkin ibu bapa memilih pusat tuition, pergi hantar anak ke tuition, one to one. Kalau lemah kan satu subjek kan. Itu adalah, jadi budaya ada exam baru nak tuition, budaya exam baru nak belajar tu tidak ada lagi lah. Sebab di rangkaian pusat tuition terbilang kita ada program bermula dengan program reading program membaca. Tadika lagi tahun umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kan. Lepas tu kita ada tahun 1 sampai tahun 6. Lepas tu tingkatan 1 sampai tingkatan 5 dan seterusnya SPM. Jadi setiap tahun tu guru tuition mungkin ajar
berlandaskan sukatan silibus daripada tingkatan tersebut. Tingkatan 1, tingkatan 1 saja. Tingkatan 2, tingkatan 2 saja. Ini lebih mudah berbanding dengan tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, kompres 3 tahun baru exam. Barulah nak datang. Lepas tu tingkatan 3 saja kan. Dekat nak exam baru datang kan. Bila nak exam besar, kata orang Sarawak, exam besar baru nak cari pusat tuition. Tapi doktor, bila kita tanggallah dalam sektor pendidikan tu ada kluster-klusternya tertentu. Macam pendidikan untuknya moto sekolah-sekolah menengah, belajar silibus tentang mata pelajaran tertentu. Bagaimana pula tentang mereka yang di kolej kemahiran seperti kolej vocational dan sebagainya? Adakah si Datuk pun perlu juga ke pusat tuition ataupun si Datuk moto bahagian skill, sebab kita tahu nak mengarus perdanakan kemahiran itu adalah tujuan Sidaya berbanding dengan di sekolah-sekolah. Macam ni sebenarnya pandangan doktor sini? Sebenarnya tuition ni menyeluruh, bukan pihak sekolah ataupun sekolah rendah, sekolah menengah saja. Dan ada juga tuition di peringkat universiti kan. Macam anak saya contohnya Foundation Science kan. Dia sekarang tengah buat program untuk ke medic degree kan. So dia pun ada masalah statistik misalnya, kita boleh buka juga peluang ni pada pakar-pakar untuk membuat tuition secara personal. Betul? Kan. Itu boleh menjana pendapatan juga untuk negara, untuk keluarga kan. Jadi itulah kalau kita tengok kemahiran macam college vocational kan. Mereka tidak ada subjek yang tak ambil subjek SPM. Jadi kita provide juga. Bagi mereka yang nak ulang SPM, kita provide juga. Kemudian kalau kita pihak universiti kan ada kejuruteraan matematik kejuruteraan ke ataupun lukisan kejuruteraan, kita boleh provide cikgu, boleh datang ke pusat tuition, kita boleh provide tutor ataupun pensyarah yang mengajar dalam satu kumpulan kecil lah. Jadi kita melihat ada inisiatif tertentu juga. Jadi mungkin doktor ingin kongsikan juga kepada Sejahtera Asia apakah harapannya doktor kepada ibu bapa terutamanya yang sekarang menonton, yang mau tak mau hantar anak tuition, banyak fikir. Jadi mungkin kepada ibu bapa kita ingin dengarkan harapan doktor yang berpengalaman di dalam industri tuition kepada penonton kita di Sejahtera Asia. Silakan doktor. Jadi saya mengharapkan persatuan, kita ada Persatuan Pusat Tuition Malaysia, Persatuan Pengusaha Pusat Tuition Melayu Muslim Malaysia kan. Jadi kita berharaplah pusat-pusat tuition ni akan terus maju, menjana pendapatan bagi rakyat dan juga kita tahu mohonlah kepada ibu bapa semua, kalau anak tidak dapat keputusan yang baik dekat sekolah, jangan kecewa. Jangan kecewa. Dan kita hantar anak-anak kita ke tuition. Sebenarnya dapat membantu. Sebenarnya tuition ni dapat menyumbang sedikit sebanyak kecemerlangan anak-anak. Itulah. Kita mohonlah kepada ibu bapa, kalau ada masalah keuangan ke, kita boleh bantuan. Kita boleh ada bantuan. Bonding dulu. Macam ni kita nak bonding. Yang penting setiap kegagalan itu bukanlah pengakhiran. Yang bangkit daripada bangun itu adalah yang terbaik. Bukannya bangkit terus tidak bangkit-bangkit lagi. Tidak jatuh tu tidak bangkit-bangkit lagi. Okey, terima kasih. Kita nak ucapkan kepada teknologi spesialis Dr. Ishak Johari, pengurusi Pertubuhan Kepimpinan dan Keterbilangan Pelajar Sarawak PKKPS, kerana sudi bersama kita pada Sejahtera Asia pagi tu berkongsi tentang ilmu-ilmu tuition macam ni malah tuition, macam ni nak dapatkan tuition. Jadi tuition tu penting, yang pentingnya kita orang sibuk mikir dulu tentang ongkosnya, yang penting hantar je anak orang. Boleh layari website kita. Website pkkps.org untuk pertubuhan, pkkps.org. pkkps.org. Okey, terima kasih sekali lagi doktor kerana terima kasih. Perkongsian yang sangat menarik pada pagi ini, dan yang pastinya Sejahtera Asia berakhir pada hari tu. Bukan berakhir pada itu, hari tu-nya dah berakhir jam tu lah. Mek orang pun nak pulang juga lah. Dan kami Wan Ali. Saya juga Alexander Lian, kekal bersama kami di Sejahtera Asia daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat.
Nak tahu apa saya masak kali ini? Jangan lupa saksikan